Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tengok masjid tu bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang membincangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh seorang ulama yang masyhur yang dikenali dengan Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab Aqidah At-Tahawiyah sebagaimana yang hamba sebut sani adalah kitab yang membincangkan tentang akidah mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas manhaj salaf. Dan nanti ataupun kita sesi yang kedua kali kita akan baca pula kitab Bustadul Arifin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kejap amu nak tengok sebab kita ambil tak jelas, cari kita kejap. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Maksudnya sesungguhnya Rabb kita, yakni Tuhan kita, disifatkan dengan sifat-sifat keesaan dan disifatkan dengan sifat ketunggalan. Tidak ada seseorang manusia pun memiliki, tidak ada seorang manusia pun yang memiliki seperti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam At-Tahawi bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat keesaan, disifatkan dengan sifat ketunggalan. Antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahdaniyah, fardaniyah. Keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal. Dan agama kita juga dikenali sebagai agama tauhid, agama mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Dan begitulah perkara yang wajib kita kena i'tiqad. Setiap di kalangan kita mesti kita kena i'tiqad Allah Subhanahu wa ta'ala Esa. Tidak ada seorang pun di dalam makhluk ini bersifat seperti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun
di dalam makhluk ini yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala Tuhan yang Maha Tunggal. Dan kalau kita tengok, dan benda ni kita pernah sebut pada permulaan kita ni, dakwah yang mula-mula yang diajar oleh para rasul kepada umatnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Permulaan seruan yang para rasul menyeru kaum dia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum daripadamu ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubtada'at. Dan Allah Ta'ala maha tinggi daripada batasan, daripada al-hudud, hudud batasan. Berbeza dengan kita, kita ada batas. Kita ada batas. Batas kita adalah sebesar mana tubuh kita, itu adalah batasan kepada kita. Betul tak gitu? Itu dipanggil hudud. Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya, maha tinggi, maha suci daripada hudud. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha suci daripada unsur-unsur anggota tubuh. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jadi sebab itulah antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana i'tiqad ini adalah i'tiqad yang diambil daripada sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai segala perkara yang baharu. Golongan yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang baharu dinamakan sebagai golongan musyabbihah. Di sana ada kelompok yang dikenali sebagai kelompok musyabbihah, yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Yang mana kelompok ini adalah kelompok yang sesat dalam hal akidah. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriktikad Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kaya, daripada Tuhan yang maha suci, daripada hudud, batasan, ghayat, penghujung, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya daripada al-arkani wal a'dha, anggota. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mempunyai anggota sebagaimana kita mempunyai anggota. Orang yang menyabitkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anggota seperti manusia, maka dinamakan juga kelompok ini sebagai kelompok mujassimah. Tadi golongan dinamakan sebagai mana? Musyabbihah, yang menyamakan Allah Taala dengan makhluk. Orang yang berpegang bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai anggota sebagaimana manusia mempunyai anggota, maka golongan ini dinamakan sebagai golongan mujassimah. Golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada golongan musyabbihah ataupun golongan mujassimah. Dia musyabbihah, mujassimah, dia dengan melihat dia menyamakan Allah dengan perkara yang baharu, dinamakan dia musyabbihah. Dengan dilihat kepada sudut dia mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dia sebagai mujassimah. Kedua-dua kelompok ini adalah kelompok yang sesat. Kelompok yang sesat. Kerana akidah tashbih dan tajsim adalah akidah bid'ah. Dan bid'ah inilah yang dikatakan sesat. Bid'ah inilah tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang membaca ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis sifat, yang mana dalam Al-Quranul Karim dan di sana ada hadis-hadis yang mana pada zahirnya seperti Allah Subhanahu wa taala mempunyai anggota, kerana menyebut bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada ain sebagai contoh, ada yad sebagai contoh. Maka kalaulah dia beriman dengan ayat Quran tersebut, dengan hadis tersebut, dan menafikan persamaan, mengsucikan Allah Ta'ala daripada sama dengan makhluk,
maksudnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai yad, tetapi tidaklah tapi maha suci Allah Subhanahu wa taala maha suci dari serta menafikan wujudnya persamaan, tidaklah seperti kita. Maka dia beriman sebagaimana diturunkan sebagaimana apa hak yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maksud dia lagu mana hak tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ni dinamakan sebagai golongan mufawwidah, golongan hak yang menyerahkan maksud bagi ayat-ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka itu beriman, percaya kepada ayat tersebut dan menafikan persamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka ini sebenarnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah musyabbihah ni dia menyamakan Allah taala dengan makhluk. Dia mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mempunyai bentuk sebagaimana perkara-perkara lain yang lain mempunyai bentuk, mempunyai jisim. Maka itu sebagai secara ringkas berkenaan ataupun apa yang dinamakan sebagai mujassimah. Tapi kita jangan cepat-cepat, kita jangan bermudah-mudah di dalam menyesatkan orang. Kita jangan bermudah-mudah di dalam menyesatkan orang. Kadang-kadang orang kita cepat sangat menghukumkan musyabbihah dan mujassimah. Hak tu kita kena berhati-hati dalam permasalahan tersebut. Dalam permasalahan tersebut kita kena berhati-hati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha suci juga daripada segala anggota tubuh. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi daripada al-adawat, peralatan-peralatan. Di al-adawat ni alat-alat sebagaimana kita menggunakan alat-alat. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi daripada perkara tersebut, Maha suci daripada perkara tersebut. Dan dia tidak dibatasi oleh arah yang enam sebagaimana yang berlaku kepada makhluknya. Jadi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita ada 6 arah. Mana 6 arah? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi, tidak diliputi oleh 6 arah tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di bawah, tidak berada di kanan, tidak berada di kiri, tidak berada di hadapan, tidak ada di belakang, dan tidak berada di atas. Okey, itu maksud la tahwihi al-jihatus sit. Ni apa hak yang disebut oleh Imam At-Tahawi. Manakala ada orang hak yang cuba mentakwilkan perkataan Imam At-Tahawi dengan penakwilan yang lain daripada apa yang dikehendaki oleh Imam Nawawi, hak tu terserah kepada dia. Tetapi apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi inilah hak yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah Ta'ala tidak diliputi oleh 6 pihak. Kerana segala tempat, segala masa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud sebelumnya wujudnya tempat, dan sebelum wujudnya masa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam At-Tahawi lagi, wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqadati ila as-sama' thumma ila haythu syaa Allah min al-'ula wa akramahu Allah bima syaa wa awha ilayhi ma awha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Katanya, dan peristiwa Mi'raj adalah benar. Mi'raj, asal makna Mi'raj adalah naik ke langit. Itu asal makna Mi'raj. Dan Nabi SAW telah diisrakan, telah diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Jadi di sana ada 2 perkara. Di sana ada 2 perkara yang berlaku kepada Nabi SAW. Yang pertama nama dia Isra, yang keduanya nama dia Mi'raj. Jadi 2 perkara ini pernah berlaku kepada Rasulullah. Yang pertamanya Isra, yang keduanya Mi'raj. Yang mana Isra dan Mi'raj adalah berlaku pada satu malam. Isra dan Mi'raj berlaku pada satu malam.
Isra' dan Mi'raj berlaku sekali. Bukan berlaku beberapa kali. Berlaku sekali sahaja. Okey, boleh faham? Bukan berlaku beberapa kali. Namun di sana ada hadis yang boleh difahami berlaku beberapa kali. Maka sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya sebelum daripada Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan dengan batang tubuh dia, sebelum daripada Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan dengan batang tubuh dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi terhadap peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Rasulullah, maksudnya berlaku Isra' dan Mi'raj kepada Rasulullah hanya sekali. Hanya sekali. Maka itu yang pertama. Yang keduanya, Isra' dan Mi'raj berlaku dengan tubuh badan, bukan melalui mimpi. Manakala hadis yang boleh difahami, ada ayat bukan jelas, boleh difahami bahawasanya beberapa kali berlaku perkara tersebut ataupun berlaku dalam mimpi, sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya perkara itu sebelum daripada berlaku sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi terlebih dahulu. Baik. Tak silap ingat perkara ini juga disebut oleh, tak silap ingatlah, lama dah ana baca dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekhuna Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa radhiyallahu anhu wa adkhalahu fasiha jannatih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ada Isra' dan kita ada Mi'raj. Jadi Isra' maknanya dia benda Isra'. Isra' ni adalah diperjalankan. Bukan berjalan, diperjalankan. Maksudnya diperjalankan, dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa, diperjalankan pada waktu malam. Pada malam hari. Maksudnya dibawa oleh Rasulullah. Daripada mana? Daripada Mekah kepada Palestin. Daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Yang mana peristiwa Isra' disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim secara jelas. Dalam surah Isra' dipanggil juga surah Bani Israel, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bukan Rasul jalan sendiri, tapi Allah Ta'ala yang membawanya daripada Masjidil Haram pada satu malam, daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Itu yang dimaksudkan dengan Isra'. Isra' berlaku sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Lebih tepat, bila kau berlaku Isra', ulama berbeza pandangan. Yang pentingnya kita kena beriktiqad antara perkara yang pernah berlaku kepada Rasulullah adalah Isra'. Isra' adalah benda yang benar. Ini termasuk dalam akidah. Kerana ia sabit dengan dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada hadis. Jadi peristiwa Isra' yang berlaku kepada Rasulullah sabit dengan dalil yang mutawatir. Maka wajib kita kena beriktiqad, kita kena berpegang perkara itu sebenar berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tidak Isra'. Mana Isra'? Isra' maknanya diperjalankan Rasulullah daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram terletak di Mekah, Masjid Al-Aqsa terletak di Palestin. Baca mana? Palestin. Orang kita banyak baca Palestin. Okey, mana lebih betul? Palestin dengan Palestin. Kan banyak orang kita kan, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Baik. Kebanyakan ulama lughah dalam mu'jam mereka menyebut bagi adalah Palestin bi kasril fa. Dan sebahagian daripada ulama lughah mengatakan salah baca dengan Palestin. Tetapi ada sebahagian daripada ulama lughah mengatakan boleh juga baca Palestin. Tapi hak yang betul ataupun hak yang kuat, hak yang masyhur dulu adalah Palestin. Jadi nak baca Palestin pun tak apa, Palestin pun tak apa. Tapi baca Palestin, baca bagi datah, ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Maksudnya masih lagi ada ulama yang mengatakan tak tepat. Tapi ada ulama yang kata tepat. Ya apalah, dah sekadar bagi tak perlu balas lah. Cuma walaupun tak perlu balas, biar kena sebut betul. Baik, kalau ada benda perbincangan ataupun khilaf di kalangan ramai hak kata gini, ada segelitir kata gini, kan kita pakai hak ramai. Baik, boleh baca lah Palestin ke
Jangan baca Fulastin je. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra diperjalankan Rasulullah daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Okey, boleh faham? Manakala Mi'raj adalah dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama, ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga sampai ke langit yang ketujuh, sampai kepada tempat yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tempat yang Allah taala lebih mengetahui. Baik, itu yang dinamakan sebagai Mi'raj. Yang mana Mi'raj tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Mi'raj tidak disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Tetapi di sana ada ayat yang boleh difahami. Okey, boleh faham? Boleh difahami bahawasanya ayat itu menunjuk bahawasanya Rasulullah telah dimi'rajkan. Tapi tidak disebut secara jelas. Okey, boleh faham? Dan sebenarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj secara terperinci, waktu disebut dalam hadis. Dalam Al-Quran, Isra' disebut secara jelas tapi tidak secara terperinci. Memang disebut secara jelas, Subhanalladzi asra. Jelas, tapi tidak secara terperinci. Terperinci dalam hadis. Mi'raj tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Namun ada ayat Al-Quran yang boleh difahami. Ia memberi maksud bahawasanya Rasulullah dimi'rajkan. Okey, boleh faham? Iaitu dalam surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadhaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ila akhir al ayah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra dan Mi'raj adalah dua perkara yang berlaku kepada Rasulullah. Benda ni adalah benda yang sebenar. Maka kita kena i'tiqad benda ni betul-betul berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya dan peristiwa Mi'raj adalah benar. Okey, Mi'raj kita reti dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan oleh Allah. Siapa yang memperjalankannya? Allah memperjalankannya daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di mana? Mekah. Ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa terletak di mana? Di Palestin. Jauh tak di antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa? Jauh. Jauh. Okey, boleh faham? Memang cukup jauh. Kalau nak imbah tu mungkin lebih kurang dalam rasanya lebih daripada 20 jam kali kalau nak imbah. Kalau nak imbah 20 jam lebih. Kering punggung. Ada atas bah, memang jauh lah. Baik, lebih kurang lah, lebih tepat anda nak tahu, lebih tepat. Lebih tepat anda nak tahulah. Lebih kurang je anda royak tu. Sebab anda royak lebih kurang tu sebab anda tengok gini. Tengok benda dia negara Palestin ni ia berada di bawah negara Syam, dalam negara Syam. Dalam negara Syam. Dan antara negara Syam adalah Syria. Syria juga negara Syam. Yang mana anda daripada negara Syam, negara Syria pergi ke Madinah nak imbah lebih kurang dalam 30 jam. Cuma 10 jam tolak duduk di sepadang. Lebih kurang dalam 20 jam. Anda tolak Zuhur sebelum Zuhur sehari sebelum puasa. Esok puasa hari ni anda tolak pas Zuhur nak imbah. Nak imbah pergi nak umrah kali pertama buat umrah pergi 3 orang. Pergi 3 orang satu. Baik pergi kali pertama tak pandai pun. Cuma kita buat visa kita pergi lah. Lepas tu sampai di Madinah, sampai ke Madinah maghrib esok. Jadi hari pertama puasa. Jadi kita sawar tambah. Sampai buka puasa kita sampai di Madinah. Sampai Madinah sebelum buka puasa lah. Cuma kita bawa beg masuk nak pergi masuk dalam benda dekat masjid tak jauh dah. Masa tu orang bang. Orang bang. Kita tak tahu benda mana Masjid Nabawi, tak tahu. Dah baru kali pertama pergi, tapi tak ada masalah. Kita pada cakap Arab, kita boleh tanya orang apa semua sekali kan. Jadi lebih kurang dalam 30 jam. Tolak semua sekali dalam 20 jam lah. Jadi lebih kurang lah. Maksudnya kalau daripada Palestin tidak kurang dari 20 jam nak sampai ke Mekah nak imbah. Baik. Lebih kurang lah kita kata. Oh jauh. 15 jam pun jauh dah. Dan juga dinaikkan
ke langit dengan jiwa dan raga beliau dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Jadi Rasulullah dinaikkan ke langit dengan diri beliau dalam keadaan terjaga, bukanlah dalam keadaan tidur. Tapi ada hadis-hadis yang pada zahirnya dapat difaham ia berlaku ketika Rasul tidur, maka ia memberi maksud hadis tersebut atas pandangan sebahagian daripada ulama adalah ia berlaku sebelum daripada Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan. Rasulullah melihat dulu dalam mimpi. Faham? Rasulullah lihat dulu dalam mimpi perkara tersebut. Okey, insya-Allah untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita akidah At-Tahawiyah, insya-Allah kita cuba sambung balik ataupun kita baca kitab yang kedua. Nanti insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang. Lepas tu kita baca kitab yang kedua, kitab Bustanul Arifin, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Kitab Bustanul Arifin adalah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, makna Bustanul Arifin adalah tamang kepada orang-orang yang arif. Tamang ni adalah kebun. Macam kita kata tamang bunga. Tamang ni adalah tempat yang tempat yang kita gembira, kita sukalah. Tempat untuk kita berehat, tempat untuk kita mengambil kegembiraan, keseronokan dengan keadaan, dengan suasana tempat yang comel. Faham kan? Itu makna tamang. Yang mana Bustanul Arifin makna ditamang kepada orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ni ia menjadi tamang kepada orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, memang bertepatan dengan jiwa dia kitab ini. Okey, boleh faham? Bertepatan dengan jiwa dia kitab ini. Katanya hadis yang kelima. Kata Imam Nawawi, tinggalkan yang ragu-ragu. Di sana ada benda yang diyakini dan di sana ada benda yang diragui. Kalau benda yang diyakini, okey, tak ada masalah kita buat. Tapi kalau benda yang diragui, kita kena tinggalkan. Itu adalah perkara yang dituntut oleh agama kita. Apa yang dituntut oleh agama kita, kalau benda yang diragui, kita kena tinggalkan. Benda ni boleh ke tak, tinggalkan. Benda ni haram ke tak, tinggalkan. Faham? Katanya an Abi Muhammadin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, rawahu Tirmidzi. Maksudnya daripada Abi Muhammad. Abi Muhammad ni maksudnya bapa kepada Muhammad, ayah kepada Muhammad. Dalam bahasa Arab, Abu Muhammad ni dipanggil benda, panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun lafaz ibu. Istilah dia benda kunyah. Istilah dia benda kunyah. Abu Hudzaifah itu dipanggil kunyah. Abu Muhammad itu dipanggil kunyah. Abu Usamah itu dipanggil kunyah. Suatu panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun ibu. Sebenarnya meletakkan kunyah adalah sunnah. Benda yang ada pahala. Bukan saja-saja kunyah Rasulullah Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah Rasulullah, bapa kepada Qasim. Okay, boleh faham? Tu kunyah Rasulullah. Dia nama lain, kunyah lain. Cuma kadang-kadang orang tu dikenali dengan nama, kadang-kadang orang tu dikenali dengan kunyah. Contoh Abu Hurairah dikenali dengan kunyah. Nama dia tidak dikenali. Sehingga kan ulama berselisih pandangan tidak kurang daripada 20 pandangan terhadap nama Abu Hurairah dan nama ayah dia. Benda yang lebih tepat nama Abu Hurairah. Pandangan yang paling masyhur, paling kuat adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Tidak berlaku kesepakatan. Punca benda. Punca tidak dikenali. Kalau dikenali, tidak berlaku khilaf. Boleh faham? Tidak dikenali. Hak mana hak yang betul sebenarnya? Baik. Jadi ada sahabat dikenali dengan benda
kunyah. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar dikenali dengan kunyah. Sehingga ke kita kalau tanya benda nama Abu Bakar pun tak tahu. Abu Bakar bukan nama. Abu Bakar As-Siddiq adalah kunyah. Okay, boleh faham? Dan nama dia benda? Nama dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayah dia pula kunyah juga Abi Quhafah. Ayah dia nama Uthman. Okey, itu sebagai contoh. Faham lagi? Ada seorang sahabat Rasul nama Abu Darda, Abu Sa'id Al-Khudri. Semuanya masyhur dengan kunyah. Jadi Abi Muhammad ni adalah kunyah. Dia kunyah ni tidak semesti disandarkan kepada anak yang pertama. Orang yang tak ada anak boleh letak kunyah. Faham? Letak kunyah. Abul Arnab sebagai contoh. Abu Hurairah mana bapa kucing betina yang kecil. Letak kunyah. Dia tidak disyaratkan dia. Tidak disyaratkan ada anak. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tak ada anak. Dia tidak ada anak. Kunyah dia apa? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah tu kunyah kepada Aisyah. Adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dia kecil lagi. Kecil lagi. Mana ada anak kecil lagi? Dia duduk dengung sebab burung ciok dia mapuh. Duduk dengung. Budak kan? Main-main burung. Sayang ke burung. Mapuh ciok dengung kan? Maka Rasulullah cuba hiburkan hati dia. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai bapa kepada Umair. Rasul letak kunyah dia. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Baik. Itu dipanggil Abi Muhammad adalah kunyah dia. Nama dia benar Muhammad. Nama dia benar Muhammad bin Hasan bin Ali. Nama dia Muhammad pula silap. Bapa Muhammad, nama dia Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dia ni siapa? Dia ni adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau sibtun, cucu daripada anak perempuan. Begitu dalam bahasa Arab. Kalau cucu daripada anak lelaki dipanggil hafid. Cucu daripada anak perempuan nama dia benda sibtun. Jadi oleh kerana Hasan adalah cucu Rasulullah daripada anak perempuan, kerana ibu kepada Hasan adalah Fatimah bintu Rasulillah, maka Hasan adalah dia sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Anak perempuan Rasulullah semua sekali ada berapa orang? Ini benda yang kita kena tahu ni. Yang berkait dengan Rasulullah. Anak perempuan Rasulullah ada 4 orang. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kita Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Lepas tu Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna. Baik. Anak lelaki Rasulullah ada berapa orang? Ada 3. Yang pertama dia Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiganya Ibrahim. Dan Abdullah dinamakan juga sebagai Tahir At-Tayyib. Maka itu nama kepada Abdullah. Abdullah Tahir Tayyib. Baik. Jadi anak Rasulullah semua sekali ada berapa orang? 7 orang. Qasim, Abdullah, lepas tu Ibrahim, lepas tu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah radhiyallahu anhum jami'an. Yang mana kesemua anak Rasulullah adalah daripada Khadijah, malaikat seorangnya. Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Anak lelaki Rasulullah 3 orang semuanya mati masa kecil belaka. Maksudnya belum tidak sampai dewasa mati dah. Manakala anak perempuan Rasulullah semuanya sempat berkahwin belaka. Semuanya sempat berkahwin. Zainab, suami dia adalah Abul As. Manakala Ruqayyah dengan Ummu Kulthum yang nikah dengan anak kepada Abu Lahab. Yang nikah dengan anak kepada Abu Lahab, nikah dengan pak sepupu. Nikah dengan pak sepupu . Sebab anak Abu Lahab, sebab Abu Lahab pak jaga Rasulullah kan. Nikah pak sepupu. Lepas tu cerai. Lepas tu kedua-duanya jadi isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab Sayyidina Uthman bin Affan gelarang dia adalah Dhun Nurain. Orang yang mempunyai 2 nur. Sebab 2 puteri Rasulullah menjadi isteri kepada beliau.
Yang pertamanya adalah Ruqayyah, mati Ruqayyah, nikah pula dengan Ummu Kulthum. Yang keempatnya, mana? Yang ketiga, yang keempat lah. Dah. Saat ni Zainab lepas dah kan. Ruqayyah lepas dah. Ummu Kulthum lepas dah. Lepas tu. Yang keempatnya adalah Fatimah. Fatimah suami dia siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan anak perempuan Rasulullah semuanya mati sebelum daripada Rasulullah. Walaupun dang nikah belaka, tapi semuanya mati sebelum daripada Rasulullah. Melainkan Fatimah. Fatimah wafat selepas daripada Rasulullah hanya beberapa bulan saja, lebih kurang dalam 6 bulan. Lepas daripada 6 bulan Rasulullah wafat, Fatimah pula wafat. Okey, boleh faham? Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali, dikurniakan anak seramai berapa orang? 5 orang. Yang pertama Hasan, Husain, Muhsin, lepas tu Ummu Kulthum, Zainab ataupun Ruqayyah, dah lupa, dah ingat dah Zainab ataupun Ruqayyah. Tengok semula dah ingat. Baik, jadi antara anak Fatimah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi bermakna Hasan bin Ali bin Abi Thalib masa Rasul hidup, dia masih lagi kanak-kanak. Dia masih lagi budak, tak balik lagi. Masa Rasul wafat saat itu tak balik lagi. Tapi dia ingat benda yang Rasul kabur, dia ingat. Budak cerdik. Daripada keturunan yang baik, daripada keturunan yang mulia, keturunan Nabi SAW. Okey, boleh faham? Daripada keturunan yang mulia, keturunan Sayyidina Ali, seorang lelaki yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Daripada ibu dia Fatimah, ketua kepada perempuan yang menjadi penghuni kepada syurga, ketua kepada perempuan dalam syurga. Fatimah adalah sayyidah kepada nisa'il jannah. Dan dia pula adalah ketua kepada pemuda-pemuda yang menjadi penghuni syurga. Siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia ingat benda hak yang Tok Ki dia khabar. Cakap kita Tok Ki lah, datuk dia khabar dulu, dia ingat. Budak hak yang hebat dia ingat. Dia ingat benda-benda yang baik. Dia budak dia tak sama kan? Ada budak dia tak ingat benda pesanan yang baik. Ingat benda-benda pesanan hak yang tak baik. Ada budak yang ingat benda hak yang pesanan baik hak semasa kecil dulu. Pesanan baik ingat ah. Baik. Dia kata mana? Aku telah menghafal, aku telah ingat daripada Rasulullah, daripada datukku, akan sabdanya yang berbunyi, tinggalkan apa-apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Jadi benda yang meragukanmu, tinggal kepada apa yang tidak meragukan. Ini adalah kaedah dalam agama kita. Yang mana apabila perkara ini diragui boleh ataupun tidak, perkara ini boleh ataupun tidak diragui, maka tinggalkan. Tinggalkan. Lepas tu, kalau kita nak buat juga, kena kita tanya orang dulu. Kena kita tanya orang. Tanya orang tu, tanya orang ni. Oh, kata benda ni dibolehkan. Tapi orang yang kita kena tanya tu adalah orang yang dipercayai. Maksudnya orang yang ahli ilmu, ahli zikir. Kita tanya. Gana hukum ni boleh buat tak? Boleh makan tak? Boleh tak kerja dengan benda ni? Boleh tak ambil keuntungan begini? Okey, boleh faham? Jadi, sebab itulah setiap sesuatu sebelum daripada kita buat, pastikan kita tahu hukum. Kalau tidak jelas hukum, maka kita tinggalkan. Sebab da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Benda yang ragu-ragu kita tinggalkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-6. Tetapi sebenarnya ramai di kalangan kita dia bukan ukur benda tu meragukan ataupun tidak, tapi dia ukur kepada bertepatan dengan nafsu ataupun tidak. Ada orang dia buat sesuatu benda, ukuran dia bukanlah ketetapan hukum yang ditetapkan oleh syarak, tetapi ukuran dia adalah bertepatan ataupun tidak dengan nafsu dia. Kalau bertepatan dengan nafsu, dia buat. Maka lalu, kalau hak pandai sikit, dia cari alasan-alasan untuk mengharuskan apa hak yang dia ingin buat, hak yang bertepatan dengan nafsu. Okay, boleh faham?
Kalau hak yang tidak bertepatan dengan nafsu, maka ada apalah mudah untuk ditinggalkan. Tapi hak yang bertepatan dengan nafsu, maka dia cuba cari-cari untuk mengharuskan perkara tersebut. Itu adalah perkara hak yang tidak betul. Cara begitu. Sebenarnya kita kena letak agama sebagai panduan. Bukan kehidupan kita sebagai panduan. Agama mengikuti kehidupan kita. Bukan. Tetapi kehidupan kita hak yang perlu mengikut agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-6. Di antara ciri keindahan Islam seseorang. Jadi hadis tadi diriwayat oleh Imam Tirmizi. Hadis tadi diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya. Hadis ke-6 katanya di antara ciri keindahan Islam seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih tarkuhu ma la ya'nih rawahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita isyak apa? Sudah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu insya-Allah. Kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan mungkin kita mengharapkan minggu akan datang kita boleh dah dibuka dah kuliah. Tapi minggu akan datang. Tapi yang pasti akan datang akan dibuka kuliah. Cuma bila Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam yang ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Suara okey tak?